السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Syarudin, saya pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kepada tafsir kita menerusi ayat hingga 95 hingga seterusnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbuka ya Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabathtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Musa berkata, apakah yang mendorongmu buat demikian wahai Samiri? Samiri menjawab, aku mengetahui satu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Jibril, aku melemparkannya ke dalam api. Demikianlah nafsuku telah memujukku. Musa berkata, pergilah engkau, maka sungguhnya dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihat sembahanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan bakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam lautan. Sungguh Rabbmu hanyalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana Ibnu Abbas berkata tawaduknya Nabi Harun terhadap adiknya sendiri bila beliau ni menjawab dengan penuh sopan santun. Qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Kata dengan penuh lemah lembut, wahai adikku, wahai adik seibuku, janganlah kau pegang aku seperti ini. Ini merupakan permohonan maaf Harun terhadap Musa AS kerana kelambatan yang beritahu terhadap perkembangan kaumnya sendiri. Jadi Harun memberikan alasan kelambatannya itu dengan berkata, ini khasyitu, aku bimbang jika aku terus mengatakan kepadamu nanti lekas-lekas kamu akan mengatakan kepada aku, mengapa engkau biarkan mereka buat benda ni dan lantas menjadikan mereka ni bercerai berai. Engkau tidak ikut amanahku, jadi tidak menjadi penggantiku seperti yang kau harapkan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana hormatnya Nabi Harun terhadap adiknya sendiri, patuh kepadanya, mengetahui kedudukan Nabi Musa ni lebih tinggi daripadanya. Hum darajatun indallah. Berbeza-beza kedudukan para Nabi ni dengan pangkat ulul azmi dan sebagainya. Dan Nabi Musa adalah seorang Nabi ulul azmi. Walaupun diutuskan sama dengan Nabi Harun, nampaknya Nabi Musa mendapat title ulul azmi seperti Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW yang kita belajar dengan ilmu akidah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, tawaduk ni tak ada ruginya lah tuan-tuan. Itu sebab dalam satu kisah yang boleh kita kongsikan bersama-sama dalam buku Rasul Mulia, menerusi kitab Al-Ashbah wa Nadhair karangan Ibn Nujaim Al-Hanafi, dikisahkan kembali oleh Al-Imam Al-Syekh Zahir Al-Kautsari dalam kitabnya bertajuk Husnul Taqadhi fi Sirah Abi Yusuf Al-Qadhi. Kisah yang berkaitan dengan Imam Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari yang terkenal dengan nama Abu Yusuf, anak murid kepada Abu Hanifah, yang sangat disayangi oleh Abu Hanifah kerana kebijakannya, hafalannya yang kuat, ilmunya yang tinggi. Abu Yusuf ni selalu terkedepan banding dengan anak-anak murid yang lain. Setelah itu tuan-tuan, nak cerita tentang tawaduk ni penting dalam menuntut ilmu, menghormati orang lebih tinggi daripada kita. Abu Yusuf ni merasakan ilmu yang dimilikinya sudah cukup.
Dia patut menjadi ulama yang dapat menjawab semua masalah umat. Lalu dia pun meninggalkan program ilmu bersama gurunya Abu Hanifah, membuka majlis ilmunya sendiri. Tak salah kalau layak, tak salah tuan-tuan, tapi hormatilah orang lebih tua tuan-tuan. Jadi majlis ini Abu Yusuf telah mempersilakan setiap orang untuk menimba ilmu dan mengaju soalan kepadanya. Ulama dulu mereka takut untuk jawab soalan, takut silap jawab, takut tidak faham, takut tidak sampai. Kan kita belajar sama-sama Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, imam dari hijrah ini, ingin dapat gelaran imam tempat berhijrahnya Nabi kepada bumi tersebut, iaitu Madinah. Tanya 40 soalan, jawab 4 saja. 36 mengatakan la adri, saya tidak tahu. Tawaduknya mereka tuan-tuan. Jadi Abu Yusuf ni membuka majlis sebelum mendapat restu daripada tuan gurunya Abu Hanifah. Maka dengan dia Abu Hanifah nak mendidik anak muridnya dengan penuh hikmah, dia mengutuskan seorang untuk datang ke dalam majlis Abu Yusuf, anak muridnya itu. Anak muridnya diutuskan untuk belajar dengan Abu Yusuf dan menguji ilmunya supaya dia sendiri tahu kemampuan yang sebenar. Lalu orang tu telah bertanya kepada Abu Yusuf yang mempersilakan siapa pun untuk untuk mengemukakan soalan. Dia tanya kepada Abu Yusuf, saya menyerahkan sepotong kain kepada tukang jahit untuk jadikan baju. Bila saya tanyakan kepada tukang jahit tersebut, dia engkar. Dia kata dia tak pernah menerima baju daripada saya, kain daripada saya. Tapi keesokan harinya nak jadi cerita, dia telah memberi kepada saya kain yang telah siap dijahit untuk menjadi baju. Jadi soalan saya kepada Tuan Abu Yusuf, Tuan Guru, apakah dia berhak mendapat upah? Abu Yusuf menjawab, tentulah berhak. Orang yang bertanya tadi, yang rupa-rupanya diutuskan oleh Abu Hanifah, mengatakan jawapanmu salah. Terkejutlah tuan-tuan Abu Yusuf yang menjadi tuan guru di depan. Orang yang bertanya kepadanya mengatakan jawapannya salah. Lalu orang tu, Abu Yusuf pun mengubah jawapannya. Mendengar kata jawapannya salah, kata, oh betul-betul. Jadi maknanya orang penjahit itu tidak layak mendapat upah. Kini orang yang tadi mengatakan jawapan itu salah mengulangi sekali lagi, itu pun salah juga. Abu Yusuf jadi bingung lah. Kalau terima upah tidak layak, maka menerima upah tentulah layak. Dua-dua salah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sekarang orang yang dilatih dari Abu Hanifah itu berkata, jawapan yang benar, kalaulah baju itu telah siap dijahit sebelum diingkar kepada pembeli ini tadi atau yang menghantarnya, maka dia berhak menerima upah. Tapi kalau kain itu dijahit selepas dia menyedari kesilapannya, adalah di balik rumah balik perasan kain itu ada, dijahit malam tu juga, besok dia kata inilah kain yang kau maksudkan itu, maka dia tidak berhak mendapat upah. Masya Allah tuan-tuan, orang ni terus mengajukan beberapa soalan lain, dan setiap kali Abu Yusuf menjawab, orang yang bertanya itu menyalahkan jawapannya, dan dia telah mengemukakan jawapan yang tepat. Orang yang bertanya tadi mengemukakan jawapan yang tepat untuk Abu Yusuf. Hadamkan tuan-tuan. Akhirnya diskusi ini telah menyedarkan Abu Yusuf tentang kekurangan ilmunya. Ternyatalah dia belum layak lagi menjadi seorang mufti, tidak layak lagi menjadi seorang ulama yang orang akan bertanya, soal jawab, mengemukakan, meminta fatwa dengannya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali semula ke majlis bekas gurunya itu, Abu Hanifah. Tanpa perasaan malu, dia memohon maaf untuk meneruskan kuliahnya balik semula, kerana dia masih tidak layak untuk berfatwa tuan-tuan. Apa kata Abu Hanifah kepada anak muridnya Abu Yusuf ni? Bila melihat Abu Yusuf kembali ke pangkuannya, dia berkata, engkau ni telah menjadi kismis sebelum menjadi anggur. Faham tak tuan-tuan? Engkau ni telah menjadi kismis sebelum menjadi anggur. Artinya tuan-tuan, macam mana nak jadi kismis kalau tidak melalui proses menjadi buah anggur dahulu? Kismis adalah proses selepas ia masak menjadi buah anggur. Kalau setakat baru terbit putiknya kemudian gugur, macam mana nak jadi kismis? Dia mesti membesar jadi anggur, mengandungi isi yang manis terlebih dahulu. Kemudian bila melalui proses yang berikutnya, ia kecut, hilanglah segala zat-zat yang manis padanya, maka jadilah dia mengikut tahap yang berikutnya menjadi kismis. Kisah ni tuan-tuan tengok inspiratif tak tuan-tuan? Kan? Dia memberitahu kita, janganlah kita nak berlagak sebelum kita ni benar-benar layak. Hukum ni berlaku pada semua orang lah tuan-tuan. Seekor ulat contohnya menghabiskan berhari-hari dalam kepompong sebelum dia menjadi rama-rama yang cantik, kan? Lihat tuan-tuan, dalam proses penyawaan seorang bayi,
Siti Ismani ini menghabiskan masa berbulan-bulan dalam rahim sebelum menjadi bayi yang comel kan tuan-tuan. Begitu juga sebiji anggur sebelum ia menjadi kismis, ia akan melalui proses menjadi buah terlebih dahulu. Buah yang masak, kemudian menjadi menarik sekali bentuknya, kemudian barulah dia akan sampai ke tahap menjadi kismis. Jadi kesempurnaan ni tuan-tuan dan semua di segi ilmu akan berlaku, kesempurnaan akan berlaku bila kita melalui proses tersebut dengan tertib. Bayangkan seorang doktor pakar dalam perubatan, berapa lama dia akan menjadi seorang doktor sebelum dia menjadi pakar dalam bidang tersebut. Seorang jurutera boleh tak agak keluar daripada sebuah universiti ternama di Lembah Kelang ni mendakwa saya telah pun menjadi seorang jurutera? Boleh? Tak boleh tuan-tuan. Kamu baru habis belajar, memanglah kamu best student dahulu, tapi belum tentu saudara pengalaman mengambil tempat yang penting. Ini proses yang lalui. Jadi untuk mencapai darjat pakar dalam satu bidang perlukan kesabaran, tawaduk, tekun. Mesti melatih diri kita ni untuk mencapai tahap tersebut daripada orang lebih senior. Mesti ada mentor yang betul, kan tuan-tuan? Itu sebab kata seorang pemikir zaman moden ni, Howard Gardner, dalam buku beliau bertajuk 5 Minds for the Future, disiplin formal saya adalah psikologi. Diperlukan dalam satu dekad agar saya dapat berfikir seperti seorang pakar psikologi. Fikir dulu tuan-tuan. Baru belajar hadis sikit, namun mendakwa kita seorang muhaddis. Apa lagi kalau pakai nama Al-Hafiz. Tuan-tuan, ini bukan teguran kepada orang hafal Quran tuan-tuan. Orang pakai label seorang muhaddis, seorang hafiz. Ingat senang ke tuan-tuan ni rahmati dan dikasihi sekalian. Belum biasa lagi untuk memahami, perawinya pun masih lintang pungkang, tak kenal satu sama lain, mentakhrijnya pun tak faham, menyingkat ilmu ilalnya pun tidak faham, belum lagi muzakarah dengan para muhaddisin semasa. Gitu juga tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Ilmu fiqh sebagai contohnya, seorang tidak akan menjadi faqih bila dia menuntut di fakulti syariah mana-mana universiti terkenal di dunia. Sebaliknya kepakaran dalam fiqh ni tuan-tuan hanya dicapai selepas dia mengambil masa yang panjang mengkaji tentang usul dan furu', mendalami metodologi para ulama fuqaha dalam analisis dalil mereka, menyingkap ilat hukum dan menguasai juga arah maqasid syariah. Walau apa bidang sekalipun tuan-tuan, coraknya tetap sama, iaitu memerlukan latihan dan ketekunan yang berpanjangan untuk tiba ke tingkat kepakaran yang sempurna. Ini yang kita belajar dalam peristiwa Nabi Harun dengan adiknya Nabi Musa alaihi wassalam. Itu sebab level fiqih yang ada pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi Harun sangat hormat dan bersungguh-sungguh belajar patuh kepada adiknya sendiri. Ini bukan masalah siapa makan garam dahulu tau. Masalahnya siapa yang ada ilmu lebih tinggi. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila Nabi Musa mengetahui hal yang sebenarnya daripada abangnya sendiri, maka Nabi Musa pun mengarahkan soalan kepada Samiri yang telah pun memesongkan Bani Israel kepada penyembahan patung anak lembu ini. Dalam kitab tafsir kalau kita perhatikan, perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ma khatbuka ya Samiri. Khatbun ni tuan-tuan untuk menggambarkan satu peristiwa besar yang menjadi perhatian dan bahan pertuturan orang ramai. Dia daripada perkataan asal usul yang sama dengan khutbah. Khutbah hari Jumaat ni kita dengar ni, khutbah merupakan huraian penting yang merupakan conclusion kepada apa yang berlaku sepanjang minggu dan diresolusikan untuk kita hayati sama-sama supaya jangan mengulang kesilapan. Itu sepatutnya khutbah Jumaat punya konten. Tapi kalau khutbah Jumaat ni penyampai-penyampai yang tidak prepare, maka dengarlah dia macam bahan berita yang tidak penting. Itu masalahnya kita tuan-tuan, tidak menguasai ilmu khitabah dengan betul, ilmu khutbah dengan betul, maka jadilah khutbah ni benda yang kosong, yang asing, yang tak penting, yang waktu yang paling enak untuk tidur sebenarnya. Jadi khatab yang digunakan oleh Allah SWT di sini, ma khatbuka ya Samiri, untuk menggambarkan satu peristiwa besar yang menjadi perhatian dan perbincangan orang awam. Sama dengan asal-usul khutbah, orang yang penting yang menjadi satu panduan kepada kita dan solusi kepada semua yang mendengar agar dapat memperbaiki diri pada hari-hari mendatang. Jadi ucapan Nabi Musa ini mengandungi dua perkara. Yang pertama tentang peristiwa yang terjadi, bagaimana terjadi, dan yang kedua
motivasi yang menggerakkan si Samiri untuk melakukan perbuatan yang jahat itu. Jadi pertanyaan pertama Nabi Musa ni telah dijawab, basurtu bima lam yubsiru bi. Basurtu bima lam yabsuru bi. Aku ni telah pun melihat satu benda yang tidak dilihat oleh mereka. Aku melihat satu benda yang mereka tidak faham. Pandangannya nampaknya menembus kalbu. Dia melihat satu benda yang orang tidak perasan. Faqabattu qabdatan min azhari rasul fanabathtuha. Lalu aku pun mengambillah perkara tersebut. Aku melihat benda yang tidak dilihat oleh mereka. Lalu aku ambil segenggam dari jejak Jibril, aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku telah memujukku. Tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi sekalian, dulu kita telah bincangkan beberapa kuliah sebelum ni. Ini merupakan antara perkara yang melibatkan Israiliyat, kefahaman terhadap cerita ni. Itu sebab Syekh Qutb tidak begitu gemar untuk membawa cerita ni. Beliau mengatakan bahawa Quran tidak menjelaskan hakikat peristiwa yang terjadi. Memadailah ia merupakan satu usaha Samiri untuk memutarbelit perkara yang berlaku. Dia tak mau jelaskan benda yang sebenar. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak menceritakan perkara ni. Cuma yang sampai kepada kita daripada cerita Israiliyat dikemukakan para ulama tafsir, dan kadang-kadang bersumberkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Manhaj dalam mentafsirkan Quran, kita akan lihat para ulama tafsir bawa kisah-kisah Israiliyat. Kerana kisah-kisah ni boleh dibawakan cerita tentangnya, asal saja tidak bertentangan dengan Quran juga hadis keseluruhnya. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, makin saja makin kita memahami. Janganlah kita menidakkan juhud orang yang telah pun berusaha untuk memahamkan kita terhadap Al-Quran Karim, walaupun ada kekurangan tertentu. Dan Allah memberi kepada kita kefahaman terhadap ayat ini. Moga Allah beri kepada kita ilmu, moga Allah beri kepada kita iman. Itulah perkara yang paling mahal yang tidak ada golok gantinya. Kalau berlaku kehilangan pada seperti yang berlaku pada Bani Israel, bila ia hilang merupakan satu perkara yang berat dan tegas hukumannya daripada Allah SWT, yang akan kita lihat mesti ayat akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.